Okey, dalam konteks hak kebebasan bersuara, sebagai rakyat Malaysia, pada pendapat saya, kita perlulah bertanggungjawab dan memastikan kebenaran sesuatu perkara atau maklumat sebelum kita menyebarkan perkara tersebut. Banyak kesan-kesan buruk yang akan berlaku sekiranya hal ini tidak dibendung dengan segera, seperti boleh memberikan kekeliruan kepada masyarakat, boleh meningkatkan ketegangan, menyebabkan keyakinan masyarakat menurun dan boleh mengganggu tugas-tugas pihak yang berkenaan. Okey, di sini dapat kita lihat betapa pentingnya bagi masyarakat untuk sentiasa memeriksa kebenaran sesuatu maklumat terlebih dahulu yang kita terima sebelum kita sebarkan di media sosial, dan pastikan kesahihan maklumat tersebut. Penyebaran berita palsu boleh mendatangkan kemudaratan kepada individu atau masyarakat yang boleh menyebabkan orang ramai berasa takut, panik, gelisah dan juga boleh berlakunya rusuhan sama ada skalanya kecil ataupun yang besar, dan juga boleh memberikan kesan yang buruk kepada diri, bangsa dan negara di mata dunia. Khususnya berita palsu tentang suntikan vaksinasi dalam usaha untuk menangani penularan wabak COVID-19 ini. Kebenaran bersuara juga jangan disalahguna dan disebarkan jika tidak diketahui kebenaran sumber-sumbernya yang sah. Jika ini berlaku, anda boleh dituduh di bawah Seksyen 211 Kanun Kesiasaan, iaitu maklumat, keterangan atau pengakuan palsu. Denda tidak melebihi RM2,000 ataupun penjara 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh dituduh di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia kerana menimbulkan kebimbangan, kekeliruan dan menggugat ketenteraman awam. Denda tidak melebihi RM50,000, penjara 1 tahun ataupun kedua-duanya sekali. Ingat, tidak pasti, jangan kongsi. Malaysia adalah sebuah negara demokrasi yang ditadbir oleh Raja Berperlembagaan. Namun begitu, rakyat perlu bijaksana dalam kebebasan, dalam hak kebebasan bersuara, terutamanya dalam penggunaan media sosial. Rakyat haruslah mensuarakan pendapat masing-masing dalam platform media sosial tanpa sebarang kerusingan. Ia akan dapat mengkurangkan kepercayaan terhadap sumber maklumat yang sahih. Sebagai seorang rakyat, kita perlu menapiskan informasi secara bijaksana sebelum disebarkan dalam platform media sosial. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatimah Isnia binti Abdul Rahman. Nombor kad matrik 276787. Untuk tajuk kesan penyebaran berita palsu dan juga kebebasan bersuara serta tanggungjawab sosial. Okey, untuk makluman, tajuk ini berkaitan antara satu sama lain, di mana penyebaran maklumat berita palsu itu berkait dengan kebebasan bersuara. Okey, seperti yang kita sedia maklum, kebebasan bersuara termaktub di dalam perkara 10 Perlembagaan Persekutuan yang mentakrifkan bahawa setiap warga negara Malaysia itu diberi kebebasan untuk bercakap dan juga bersuara. Akta-akta komunikasi yang berkaitan dalam kajian kes yang kami lakukan adalah akta-akta kesalahan komunikasi dan multimedia tahun 1998, di mana undang-undang ini mengandungi peruntukan yang melarang penyebaran maklumat berita palsu ataupun yang mengganggu ketenteraman awam di media sosial. Okey, seperti yang kita sedia maklum juga, penyebaran berita palsu dan juga kebebasan bersuara ini adalah satu tajuk yang berkaitan, di mana kebebasan terlalu bebas bersuara akan menyebabkan banyak penyebaran berita-berita palsu. Okay, pengajaran daripada topik yang kami bincangkan adalah kebebasan bersuara dan juga penyebaran berita palsu ini adalah kebebasan bercakap dan juga bersuara adalah hak
ataupun kebebasan yang hangat diperkatakan di Malaysia. Namun begitu, kebebasan dan juga penyebaran berita palsu ini tertakluk kepada undang-undang. Dengan adanya akta-akta dan juga undang-undang yang telah diwujudkan, maka tidak sewenang-wenangnya kita membuat sebarang kenyataan yang boleh menimbulkan perselisihan faham dan juga mendorong kepada penyebaran berita-berita palsu. Dan juga penyebaran berita palsu semakin berleluasa di Malaysia berikutan kemunculan media sosial yang berkembang pesat sekaligus mengubah gaya hidup dan rutin kehidupan masyarakat. Media sosial merupakan medium perhubungan dan penyebaran maklumat serta telah menjadi satu trend dalam kehidupan masyarakat masa kini, terutamanya golongan remaja. Pada masa kini, media sosial telah disalahgunakan oleh segelintir masyarakat yang tidak beretika untuk menyebarkan berita dan maklumat palsu yang boleh mendatangkan kesan negatif terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat dan juga negara. Pihak yang berkepentingan seperti Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKAM, Cyber Security Malaysia dan Polis Diraja Malaysia PDRM memainkan peranan yang penting dalam proses mengambil tindakan terhadap pengguna yang telah menyalahgunakan kemudahan ini, antaranya melalui pelaksanaan Undang-Undang Komunikasi dan Multimedia 1998 dan juga Undang-Undang Jenayah. Sebagai contoh, dalam usaha untuk menangani penularan COVID-19, penyebaran berita palsu boleh membuatkan masyarakat sekeliling huru-hara sekaligus menambah beban kerajaan untuk melaksanakan pelbagai langkah yang berkesan untuk menangani COVID-19. Contohnya, pemberian vaksin COVID-19 untuk mengawal penularan penyakit COVID-19 tidak akan berjalan seperti yang dirancang kerana penularan berita yang kurang menyenangkan mengenai vaksinasi tersebut. Seseorang boleh dikenakan tindakan di bawah akta hasutan jika disabitkan kesalahan menyebarkan maklumat palsu kerana ia boleh menimbulkan kebimbangan dalam kalangan masyarakat. Sebagai pengajaran, kita hendaklah sentiasa berwaspada dan peka terhadap penyebaran berita yang diperolehi melalui sumber-sumber yang tidak pasti kerana ia boleh memberikan kesan terhadap diri sendiri serta masyarakat sekeliling. Oleh itu, kita seharusnya menyiasat sumber berita yang kita perolehi terlebih dahulu sebelum bertindak dengan menyebarkannya kepada orang ramai, kerana kesalahan penyebaran berita palsu ini boleh dikenakan tindakan undang-undang.